Apa yang mengejutkan saya, yang berlaku betul-betul real, unexpected, di luar jangkaan, dan saya tak sangka benda tu berlaku secara live, yang membuatkan saya lepas tu memang tak boleh nak masuk akal, memang tak boleh nak fikir lah, tak sampai akal fikiran. Saya keluar pintu tandai saya, baru saya tegur, dia dah masuk dulu, baru dia tegur. Okey, saya buka. Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi pada hari ini, buat pertama kalinya Lila Pictures memperkenalkan segmen terbaru kami melalui playlist berkongsi kisah seram, di mana dalam playlist ini ataupun segmen ini kami akan berkongsi pengalaman peribadi maupun pengalaman daripada rakan-rakan dan saudara mara yang terdekat mengenai perkara-perkara ataupun hal-hal yang mistik dan misteri. Jadi cerita pertama saya pada malam ini untuk kisah yang pertama ingin saya kongsikan kepada rakan-rakan penonton, iaitu sewaktu saya bekerja di pejabat seorang diri. Kejadian ini berlaku pada tahun 2019. Masa hari kejadian, saya telah diarahkan oleh bos saya pada masa itu seramai 3 orang, saya dan 2 orang lagi rakan saya, untuk menyelesaikan kerja itulah. Okay. Jadi apa yang berlaku masa tu adalah hari Minggu, hari Ahad. Kisahnya berlaku di pejabat saya, di salah sebuah bangunan di Kuantan, Pahang. Pejabat saya terletak di tingkat 9. Memang banyak saya dengar cerita di bangunan pejabat saya tu, terdapat beberapa kisah mistik yang pernah berlaku sebelum-sebelum ni. Tapi saya cuba berfikiran positif, malas nak fikir yang orang kata, bila kita fikir terlalu negatif, jadi kita akan jadi takut. Jadi saya berfikiran positif, dan masa tu pun saya tak fikir pun benda-benda tu akan berlaku. Yang paling membuatkan saya rasa terkejut, sebab pengalaman tu, kejadian tu berlaku di siang hari, di awal pagi, bukannya pada waktu malam. Jadi maksudnya perkara-perkara yang sebegini tidak semestinya berlaku pada waktu malam. Okey, hari Ahad tu saya naik ke pejabat. Macam biasa, saya tulis nama di security guard di bawah, tingkat bawah. Guard pun bertanya ke saya, kerja lagi ke hari Ahad ni? So saya pun jawab, buat macam mana program besok hari Isnin, so kena settle kan, ada banyak kerja sikit lah. Okey lah, naik. Seorang je ke? Kata ada lagi 2 orang, kita orang 3 hari ni kan. Okey lah. Tapi masa tu saya terlupa nak tanya guard, kawan-kawan saya ada dah yang dah sampai ke kan, ataupun baru saya seorang yang baru sampai ke. Jadi saya pun dengan relaxnya, dengan tak ada apa-apa pemikiran yang rasa takut ke apa, tak ada. Sebab lagi pun siang hari. Kalau saya rasa, kalau kita semua, kalau siang-siang ni kita memang tak rasa apa-apa kan, takut kan. Saya pun naik ke tingkat 9, naik lift tingkat 9. Macam biasa, saya masuk office saya, pintu office saya. Saya buka pintu kunci, saya tengok
Alright, walaupun siang, tapi bila dalam building, dalam bangunan gelap kan, tapi guard dah pasang siap-siap lampu. Okey, so tak terasa lah takut sangat. Okey, lepas tu saya pun masuk bilik pejabat saya, on PC, lepas tu pasang TV, tengok berita sambil-sambil tu. Dan masa tu saya bawa bekalan breakfast lah, pasal kantin tak buka, kantin bangunan tak buka hari Minggu, jadi kita kena bawa bekalan sendiri lah. Masuk ke pejabat, saya dah on PC semua. Saya pun breakfast dulu sebelum start kerja kan. And then sepatutnya kawan-kawan saya pun dah sampai, tapi diorang bilik lain-lain, tak sama bilik dengan saya. Seorang je, kami berdua satu bilik, seorang lagi tu bilik lain. Okay, jadi yang masa saya sampai tu, saya seorang lah, belum ada member saya sampai lagi. Saya tengok pintu tak ada yang buka lagi. Lepas tu lampu pun semua padam kan. Mula-mula masuk office tu memang ada terasa seram sikit. Ada rasa macam dia bangunan besar kan, luas, office luas, kita seorang buka pintu nak buka lampu tu. Tapi fikir positif lah, siang hari kan, kita nak buat kerja kan. Okay, lepas tu dah settle tu, macam biasa bila dah makan pagi, mulalah perut rasa mulas. So dalam mindset memang tak ada fikir apa-apa yang negatif lah. Okay, so sakit perut, nak pergi selesaikan hajat lah. Okay, tutup pintu semula, pergi ke toilet, keluar, pergi ke tandas seorang-seorang, buang air. Okay, buang air. Lepas tu dah selesai, and then cerita ni agak pelik sikit lah, sebab berlaku dalam bilik air. Okay, sebelum ni ada orang yang bercerita di tingkat 9 tu, office saya tu ada lah juga gangguan, tapi saya tak teringat pun masa tu. Okay, so dah selesai buang air, nak keluar pintu tandas. Dalam bilik air office tu ada 3 tandas. Jadi masuk bilik air, ada sinki, cermin besar. Lepas tu sebelah tu ada tempat ambil air semayang. And then selepas tempat ambil semayang tu ada 3 tandas, 3 pintu lah, 1, 2, 3. Jadi saya masuk buang air di tandas yang tengah-tengah. Pintu bilik air, pintu tandas, pintu yang dia bukan pintu yang tutup, dia pintu tutup dia, tapi dia tinted frost, macam pintu hotel lah. Macam tinted frost ni maknanya kita boleh nampak bayang-bayang orang kat luar tu. Okay, cuma orang luar tak boleh nampak dah bayang kita kat dalam bilik air, tapi kita boleh nampak bayang-bayang orang di luar bilik air. Okay, masa saya dah pakai tali pinggang tu, saya nak keluar, nampak ada orang masuk bilik air. Dia jalan sah, tinggi sederhana, tak tinggi mana dan tak rendah sangat, sedang-sedang lah. Okay, mengingatkan saya kepada kawan saya yang bertugas sekali pada hari itu. Ketinggian dia lebih kurang sama, memang sama, sedang-sedang. Jadi kita boleh nampak bayang-bayang kan. Jadi saya ingat kawan saya tu datang, bunyi tapak kaki, dia masuk ke bilik air sebelah yang hujung sekali, bilik air yang duduk tu lah. Bunyi dia tutup pintu. Lepas tu bunyi dia macam preparation orang nak buang air lah kan, bunyi. Lepas tu buka pipe air kan. Okay, saya dah settle, saya pun nak buka pintu tu, saya tegur dulu kan. Saya cakap ke dia, baru sampai je, tegur dia lah. Tegur sekarang macam ingat kawan lah kan, ingat member yang tu lah kan datang, tapi tak menjawab. Jadi saya fikir, tengah kusyuk kot buang air. Okay, tak apalah, biarlah. Okay, apa yang mengejutkan saya, yang berlaku betul-betul real, unexpected, di luar jangkaan, dan saya tak sangka benda tu berlaku secara live, yang membuatkan saya lepas tu memang tak boleh nak masuk akal, memang tak boleh nak fikir lah, tak sampai akal fikiran. Saya keluar pintu tandas saya, baru saya tegur, dia dah masuk, baru je tegur. Okay, saya buka macam biasa, kita keluar. Saya keluar, saya toleh ke bilik air ujung. Apa yang saya nampak iaitu pintu terbuka, dan bila saya pergi
Tak, bukan tujuan saya nak minta dia, tapi saya nak memastikan ada ke orangnya. Saya pergi intai, tak ada. Memang tak ada. Tak ada kesan buka air, tak ada kesan flash, tak ada kesan tapak kaki pijak air ke apa. Memang tak ada langsung. Jadi masa tu memang seriau, bulu tengkuk ni terus. Oish, kata aku kena dah. Jadi siapa yang saya tegur tadi dan siapa yang lalu depan bilik air tadi? Saya pun dengan cepat masuk office saya kunci di dalam. Saya pasang YouTube mengaji kuat-kuat. Lepas tu saya cuba call. Saya call kawan saya dua-dua sekali ni. Mula saya call yang pertama. Hello mate, datang office tak? Kenapa datang ni? Lepas tu kawan saya yang pertama tu dia kata, akak datang lambat sikit, nak uruskan hal anak ni. Biasalah hujung minggu kan, nak siapkan breakfast dulu apa semua. Lepas tu kan akak datang lah. Alright, so saya tahu dia on the way, belum sampai lagi kat rumah lagi. Lepas tu saya call pula kawan saya yang saya nampak bayang macam dia dan yang saya tegur dalam bilik air tadi. Okay, bila saya call dia, apa jawapan dia? Jawapan dia, dia tak datang sebab dia pergi kenduri kahwin kawan dia. Jadi dia tak dapat datang dan dia dah maklum pada bos saya sehari sebelum tu. Jadi siapakah yang saya nampak bayang-bayang tu dan siapakah yang menggunakan bilik air yang paling ujung? Wallahualam. Itu kisah gangguan pertama yang saya lalui sendiri di pejabat saya. Jadi ada lagi cerita-cerita yang seram, mistik yang berlaku pada diri saya juga sebelum ni dan kepada kawan saya di bangunan pejabat saya tu. Saya akan kongsi dengan anda semua di episod yang akan datang. Jadi kalau ada kekurangan untuk kali pertama ni, saya mohon maaf. Sekian dulu daripada saya untuk episod seram kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi di episod akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.